Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah sekali lagi pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini kita dapat bersama-sama dalam sesi live oleh pihak Kasigo Junior HQ, dan insya-Allah kami sentiasa ingin membawakan topik-topik yang menarik untuk dikongsikan dengan semua ibu dan ayah terutamanya ibu-ibu yang selalu menjadi audiens kita di live ini, dan insya-Allah sama-sama kita mendapat manfaat daripada apa yang dikongsikan Jadi pada hari ini kita bermula dengan sesuatu yang baru. Permulaan Februari selalu kita dengar ada lagu. Jadi kali ini kita cuba pendekkan intro kita untuk memberi ruang yang lebih, masa yang lebih untuk speaker kita, tetamu kita untuk berkongsi apa saja topik yang akan dibincangkan nanti insya-Allah Jadi pada hari ini kita akan bercakap tentang Super Dad ataupun Superman. Jadi mesti semua tertanya-tanya kan apa yang dimaksudkan dengan Super Dad ataupun Superman ini. Tapi sebelum itu Kak Has nak minta kepada audiens semua untuk berkongsi ataupun share live kita pada pagi ini dengan seberapa ramai kawan-kawan, saudara mara, jiran-jiran kita ataupun dengan grup-grup yang ada, sebab kita nak berkongsi manfaat ini kepada lebih ramai orang Dan jangan lupa like dan juga tag 5 orang rakan anda di ruang komen, sebab kami juga ada cendera hati untuk 2 orang audiens yang terpilih Jadi topik hari ini tentang Super Dad ataupun Superman Jadi ini berkisar tentang bagaimana pengorbanan seorang ayah membesarkan anak-anaknya berseorangan Jadi kita selalu dengar kisah ibu-ibu tunggal yang membesarkan anak-anak bersendirian, bagaimana struggle mereka, bagaimana mereka menangani emosi mereka sendiri, dan pada masa yang sama menguruskan anak-anak dengan begitu baik sekali. Dan jarang sekali kita mengikuti perkongsian daripada bapa-bapa, golongan bapa-bapa yang sebenarnya begitu banyak juga yang berkorban yang mengorbankan hati dan perasaan mereka sendiri nak memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka Jadi apa yang mereka lalui, cabaran mereka, struggle mereka, bagaimana mereka overcome bagaimana mereka tackle anak-anak mereka Jadi jarang sekali kita mengikuti kisah-kisah sebegini, dan bagi kami di Kasigo Junior HQ kita nak membawakan yang terbaik, sebab banyak sebenarnya yang kita boleh pelajari walaupun kita golongan wanita Jadi mungkin perkongsian ini akan memberikan kita rasa lebih menghargai pasangan kita dan mungkin juga boleh memberi input kepada kita sebagai wanita juga, bagaimana kita nak deal dengan situasi itu sekiranya kita terpaksa melaluinya Jadi terima kasih kepada mereka yang dah join live kita pada pagi ini ramai yang memberikan salam. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan tidak membuang masa lagi, Kak Has nak menjemput tetamu istimewa kita yang pertama kali kita invite ke Konti Kasigo Junior HQ untuk bersama-sama kita. Jadi dijemput Encik Khairul bin Abdullah. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih Puan Hasniza sudi tim Kasigo Junior sudi jemput saya pada pagi ini untuk kita sama-sama bersembang, berkongsi cerita. Moga-moga ada manfaat untuk semua, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi Cik Khairul telah menjadi seorang figure yang begitu trending sekali, Cik Khairul Tak adalah trending, tapi sebab saya rasa benda ni menjadi seorang anggota bapa tunggal ataupun anggota single parent ni ramai juga sangat ramai kawan-kawan saya pun yang saya kenal yang jaga anak bersendirian, tapi mungkin sebab saya bercerita, saya menulis, saya berkongsi, jadi mungkin saya lebih dikenali berbanding yang lain. Itu saja beza dia. Betul-betul. Jadi Cik Khairul, jadi untuk pengenalan kepada audiens Kasigo Junior yang mungkin ada yang kurang lagi mengenali Cik Khairul, jadi mungkin boleh Cik Khairul ceritakan serba sedikit tentang diri Cik Khairul dan bagaimana bermulanya kisah membesarkan anak-anak secara berseorangan ni. Dipersilakan. Okey, nama saya Khairul Abdullah. Saya sebenarnya seorang penulis, saya menulis buku, saya penulis blog, dan saya seorang penulis penuh masa. Saya macam orang lain juga, ada keluarga. Saya rasa saya ni dapat anak lambat. Saya kahwin lambat. Saya kahwin umur 30, saya dapat anak umur 40. Jadi anak pertama saya keluar, lepas tu dan direct lepas tu 3 orang selepas itu. Dan pada tahun 2018 isteri saya meninggal dunia. Dia sudden, dia secara orang kata tiba-tiba dia balik, dia tak sihat, dan saya hantar ke hospital, masuk ward, masuk ICU dan meninggal. Dia kena jangkitan kuman. Jadi saya ketika itu anak sulung saya berusia 4 tahun, anak kedua saya berusia 2 tahun,
Dan paling kecil baby juga tu 7 bulan. Jadi bila isteri meninggal dalam keadaan tiba-tiba macam tu, jadi apa saya nak buat? Apa saya nak buat? Dengan anak kecil, dengan saya seorang diri nak bekerja, nak membesarkan dia orang semua. Jadi saya macam terduduk, saya tak tahu nak buat macam mana. Sebagai seorang lelaki kan, paling penting nak jaga anak. Dan tapi saya ingat pesan arwah isteri saya, dia kata sebolehnya anak jaga dengan tangan sendiri. Jadi saya ambil that amanah, that tanggungjawab. Saya kata okey lah. Di hari selepas dia dikebumikan tu, malam tu saya tidur dengan ini, esok pagi tu saya kata okey, hari ni saya akan menjadi seorang Superman. Saya nak jadi kuat, saya nak buat semua sendiri untuk anak-anak saya. Jadi saya tulis post saya di FB, saya kata okey, hari ni saya nak nenek, dan saya buat hashtag Super Daddy. Saya sendiri letak Super Daddy tu sebagai penguat semangat untuk saya. So saya nak live up to that expectation. Bila saya jadi Super Daddy, saya kata saya boleh buat semua. Then from that day, first day isteri saya meninggal tu, dan sampai hari ni saya membesarkan 3 anak saya tu dah masuk 2 tahun lebih dah. Yang baby 7 bulan pun dah masuk 3 tahun dah umur dia. Dan walaupun banyaklah dia punya orang kata ups and down dia, tapi alhamdulillah saya fikir di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Dan kalau kita nak, kita minta doa kat Tuhan, Allah akan bantu kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi kepada audiens jangan lupa ya untuk kalau ada nak bertanyakan soalan ataupun meminta pandangan daripada Cik Khairul, jadi boleh anda type di ruang komen dan insya-Allah kita akan baca nanti soalan daripada audiens ya. Dan Cik Khairul, mungkin sebab benda ni jadi secara tiba-tiba ya, yang mungkin tak pernah disangka, tak pernah di plan ya. Jadi apa mungkin perkara pertama yang bermain di fikiran Cik Khairul, ataupun mungkin ketakutan ataupun kegusaran yang dirasai apabila Cik Khairul mungkin the next day tu tersedar yang Cik Khairul terpaksa menggalas tanggungjawab tu secara berseorangan? Dia benda yang kata yang suka okey, sekejap anak saya dah kacau. Okey, put down. Yes, okay, alright. Yes, put down there. Yes, thank you. Minta maaf. Okey, perkara pertama yang bila saya terbangun esok pagi tu, saya rasa apa aku nak buat ni? Benda yang pertama apa aku nak buat? Baby kecil. Saya ingat waktu tu mak saya dari kampung lah datang, dia duduk dekat okey, dekat kita. Okey. Sekejap, dia tengah buat sekejap, okey? Okey, sekejap dia buat susu. Ya. Okay, ini yang kecil sekali, Cik Haidul ya? Ini kecil sekali. Okey, waktu tu dia 7 bulan. Okey, dia buat 7 bulan, dia tak tahu apa semua. Dan mak saya cakap, dia kata, tak apalah, mak nak duduk sini. Okey, mak nak duduk jaga. Tapi saya berfikiran orang tua kan mesti dia sayang cucu, anak dia semua nak jaga. Tapi orang yang biasa duduk di kampung nak tiba-tiba datang duduk di bandar dengan keadaan dalam rumah, betul dia yang biasa keluar pagi, siram pokok dan sebagainya kan. Seminggu saja dia dah demam. Saya cakap mak baliklah. Dan saya benda orang kata mak cakap dia nak ambil baby ni. Dia kata macam mana you nak jaga baby ni? Saya cakap tak apa. Saya buat. Jadi benda yang pertama paling saya concern adalah nak jaga budak 3 orang ni lah, anak-anak. Macam mana saya nak besar. Of course, tu saya seorang. Dulu berdua. Okey, kewangan berdua macam tu tak boleh ni. Sekarang ni saya seorang jadi tinggal, jadi macam-macam nak buat. Tapi saya rasa tak apa. InsyaAllah saya niat nak jaga anak-anak dan Allah akan bagi jalan. Saya kena usaha je. Jadi saya buatlah. Maksudnya jaga anak-anak ni bagi saya rasa selalu saya bercerita dalam tulisan saya selalu kata isteri saya dah sediakan saya. Sebelum dia pergi tinggalkan, dia dah sediakan saya cukup-cukup. Sepanjang saya dapat anak pertama sampai ke anak 3 ni, saya dah mahir buat susu dia orang, saya dah mahir mandikan, buku apa benda semua saya dah mahir. Which is setiap malam saya yang bangun tukar pampers anak berak, saya dah mahirkan. Urusan rumah tangga saya selalu ajak saya buat sama-sama, apa dia suruh saya cuci bilik air, dia mop lantai, kami sama-sama buat. Jadi saya dah tahu, saya dah biasa buat kerja-kerja rumah. Masak, selalu pun dia suruh saya masak itu, masak ini aja sini, dan benda-benda asas rumah tangga tu saya dah diberi persediaan secukupnya oleh arwah isteri saya. So bila dia tak ada tu, saya tak ada rasa bangun pagi
Apa saya nak buat ni, macam mana nak masak ni, nak baby nak makan apa, saya nak masak apa, semua dah saya dah tahu. Cuma laundry lah, kain baju tu dia tak bagi saya buat, jadi bila dia tak ada tu saya ni nak campur sekali ke apa ni, itu yang saya terpaksa belajar balik. But yang lain-lain tu saya dah buat. Dan dia sendiri sebagai seorang ibu, dia dah tinggalkan semua untuk anak-anak dia. Okay, dia dah ada file masing-masing. Album suri ini file dia, file kesihatan dia dan dengan segala maklumat dia, whatever, ada tabung haji, dia account dia, semua dah siap. Semua dah siap. Dia tak ada, dia saya ambil, oh ini anak ni punya. Saya dah tahu dah dia punya, okay, vaksin dia bila, apa dia kena ambil semua, saya dah tahu. Dia dah not everything semua. Jadi itu sangat memudahkan saya. Sangat mudah. Ada tak ada saya dalam punca terus. Kan ada duit yang ditinggalkan, ada hibah daripada takaful yang ditinggalkan, everything semua. So alhamdulillah bila dia tak ada tu, benda pertama saya bangun, saya kena semangat, okay, saya boleh buat. Saya kena buat, which is saya ambil, saya teruskan saja. Jadi tidaklah terlalu sukar untuk saya, tapi yang paling sukar adalah emosi anak-anak. Kadang bila dia menangis perahu minta mak dia, mana mak dia. Inilah dalam masa tahun pertama tu yang paling tough, nak menguruskan emosi saya dan emosi anak-anak. Jadi Cik Khairul, jadi apa yang mungkin mendorong Cik Khairul? Mungkin you punya orang kata the big why ataupun you punya inner drive tu yang mendorong Cik Khairul untuk terus kuat untuk membesarkan anak-anak bersorangan tu. Sebab ini drive ni sebab saya selalu, saya waktu saya kahwin dengan arwah isteri tu, kami kenal lama lah, 20 tahun. Hari ni tu saya rasa dah 20 tahun daripada hari saya kenal dia, berkawan dengan dia, kahwin dia. Dan saya rasa sepanjang kahwin tu banyak, sebagai seorang suami, saya pun banyak neglect, banyak salah silap saya dan sebagainya. Dan saya rasa selepas saya dapat anak tu, saya nak tebus semua salah silap saya. Saya nak buat yang terbaik. Jadi saya buat yang terbaik. Selepas saya dapat anak tu, saya menjadi seorang family man yang dah terbaik untuk keluarga. So bila dia tak ada, apa yang mendorong saya ni adalah semangat sayang saya, kasih sayang saya, cinta saya kepada dia dan kepada family. Saya rasa kalau anak ni saya serah pada orang, bagi kat mak dekat kampung dan sebagainya, mungkin dalam bulan-bulan pertama saya berulang-alik tengok. Masuk dalam lepas 5-6 bulan saya dah jarang balik. Masuk setahun kedua saya balik setahun sekali. Dan at the end of the day, anak tak ingat saya tak ingat anak dan sebagainya. Saya pun mungkin dah berkahwin lain, dah duduk, dah hilang semua benda ni. Tapi saya demi kata perasaan saya, sayang saya pada itu, saya kata okey, saya nak legasi saya dengan anak-anak tetap kekal bersama. Saya kata saya buat sendiri. Okay, saya buat sendiri. Jadi alhamdulillah sampai akhir hari ini kami masih dengan anak-anak selalu bersembang pasal arwah mak dia, selalu tengok gambar, bercerita balik pengalaman, kenangan. Saya nak anak dia, walau macam mana mungkinlah dia tak ada kan tahun depan saya kahwin lagi kan dan sebagainya, atau mungkin ada jodoh saya untuk saya dan anak-anak dapat mak baru dan sebagainya. Saya nak dia tak lupa mak dia. Saya nak dia kekal ingat sentiasa bercakap tentang mak kandung dia. Jadi sepanjang hari ini tu alhamdulillah kami dengan masih kuat sama-sama kami, dan saya rasa walaupun banyak masa saya rasa saya nak give up, saya rasa saya nak surrender lah, saya tak nak dah. Saya nak hantar balik kampung lah semua saya dah tak nak dah sampai extend. Tapi alhamdulillah bila saya terfikir je macam tu dan saya kenang balik arwah isteri saya kenang balik janji-janji saya dengan dia, dan jadi saya terus buatlah sampai ke hari ini. Alhamdulillah dia masih beri kekuatan. Cik Khairul, bila Cik Khairul dah alhamdulillah dah in a way menempuhi 3 tahun ni kan, jadi apa yang Cik Khairul rasakan pada diri Cik Khairul selepas tempoh 3 tahun ni? Saya bagi untuk diri saya sendiri, saya selalu kata okay, I should be proud of myself. Saya selalu push, saya selalu kata okay, proud of yourself. You can do this. Not many people can boleh go through fasa yang sabar ni. Walaupun saya rasa bagi saya tidaklah sehebat macam ada orang saya tengok ada single parent, ada ayah yang ada suami yang meninggal isteri, anak dengan anak-anak OKU, yang anak saya OKU seorang tu tak anggota biasa je lah kan. Ada yang OKU yang fizikal dan sebagainya. Saya rasa lagi teruk dia punya tu.
Tapi untuk diri saya dengan cabaran saya, okay, nak bekerja, nak urus anak, nak urus rumah tangga dengan anak yang tiga-tiga lelaki, ya Allah, lasaknya, bergaduhnya, bertumbuhnya dan sebagainya tu, of course kadang-kadang stres tu ada dan sebagainya, tapi alhamdulillah saya selalu cakap, okay, proud of yourself, you can do this, you boleh buat. Dan saya selalu doa, saya selalu jaga supaya saya ni diberi kesihatan yang baik saja. Umur saya dah, orang kata dah separuh jalan dah, lebih nak masuk ni dah, kan dah saya dah. Jadi orang kata kesihatan sangat penting sekarang ni. Jadi saya cubalah sebaik mana untuk jaga kesihatan saya, sebab kalau kata saya mati esok, tak tahu mana-mana anak saya nak pergi dan sebagainya. Jadi saya selalu boost semangat saya dengan kata, okay, alhamdulillah saya boleh buat. Saya selalu minta doa, kata, bagi aku sihat, itu je. Cik Khairul, jadi apa mungkin cabaran-cabaran yang ada dalam Cik Khairul menguruskan rumah tangga bersorangan, dalam menguruskan anak-anak? Cabaran dia satu paling besar bagi saya adalah masa. Okay, masa ni saya nak bekerja, okay, saya nak urus anak, dan benda ni kena buat seorang diri. Okay, anak saya pula yang sulung tu dia autism, dia autism. Jadi dia perlu pendidikan khas, sekolah khas. Yang dua lagi normal. Jadi saya terpaksa corner sini hantar sekolah sini, pergi kerja sekejap, duduk buat kerja dalam sejam 2 jam, keluar pergi ambil bab sekolah sini, hantar balik dekat transit dekat sini, balik masa dah sampai ke rumah petang. Kadang you dah penat ni, dah penat rasa nak duduk baring buka TV dekat atas sofa, tapi tak boleh buat. Terus balik mesti akan ambil baju kotor orang, masuk dalam mesin, pergi dapur, start dah masak. Lepas tu tengok asar belum lagi tadi, sempat pergi asar sekejap, abang balik masak, lepas tu bagi dia orang makan, kan, mandi bagi dia orang makan, lepas tu maghrib pula, lepas tu kena bagi dia orang tidur, sebab kalau tidur lambat nanti esok nak pergi sekolah, saya tidurkan dia orang. Kadang-kadang dengan saya tidur sekali, ataupun dan saya bangun balik pukul 11, 12 jam tu, dan sambung sikit, tidur balik pukul 1. Jadi kadang masa itu cabaran paling banyak adalah menguruskan masa. Kadang saya ni bukan yang ada timetable ikut buat syak-syak kan. Kadang saya bila ada satu jadual tu terganggu, dia akan terganggu habis ke sebagainya. Jadi cabaran paling besar untuk saya adalah mengurus masa. Lepas tu lah nak menguruskan kewangan dengan zaman sekarang ni, dengan ramai sekarang ni, dengan anak saya yang berkeperluan khas, dengan perlu ini untuk dia, lepas tu dengan macam-macam kan. Jadi itu cabaran. Tapi bagi saya macam-macam rezeki semua ni, selagi kita berusaha, selagi kita berdoa, insya-Allah saya rasa rezeki anak-anak tu sentiasa datang. Kunci dia berusaha. Duduk saja tergolek-golek, dia tak akan datang. Dan cabaran yang seterusnya adalah emosi anak-anak. Emosi anak-anak ni apa orang kata, walaupun dia dah biasa dah, okay, dah ada tahun, dia dah orang kata macam move on, macam dah move forward dah. Tapi sesekali bila dia rasa rindu, bila dia rasa apa semua tu, ini kita kadang kita terpaksa apa melayan perasaan dia, menangis terus, dan dia rindu dia itu ni, kenapa dia akan bertanya macam-macam soalan. Ni kenapa mati, macam mana orang mati, apa rasa dia mati, bila nak bangun balik, bila nak jumpa ni. Ini all of a question yang kena jawab dengan dia. Dan seterusnya, okay, yang ni cabaran terakhir saya adalah pendidikan anak-anak. Saya bila saya cakap tadi lah, poin pertama tadi saya tak cukup masa. Bila saya cukup masa tu, saya nak duduk dengan anak-anak tiga-tiga, okey, kan hari ni kita nak buat latihan ni. Masa tu sangat kurang untuk saya. Kadang-kadang saya beritahu, okey, buka-buka, ada orang buat ke apa benda ke semua nak duduk buat. Dia orang buat kejap, saya pergi masakkan dalam, dia tertinggal tu apa semua. Ini saya nampak yang lag paling besar dia. Saya terpaksa bergantung banyak kepada cikgu-cikgu di sekolah. Dekat rumah ni saya sikit-sikit yang mana yang boleh. Ini yang kadang sepatutnya saya ambil tutor kan, mungkin datang dan dengan dia orang. Dengan saya pula sendiri sebagai seorang ayah yang jenis garang semua kan, nak duduk nak ajar anak-anak ajar lagi payah. Kan dia mak dia lain, mak dia lembut sikit, dia macam mana, ayah dia payah. Jadi saya terpaksa ambil orang lain untuk ajar anak saya. Saya dalam akademik saya tak boleh nak ni dia. Saya boleh tolong sikit-sikit macam tu.
Tapi dalam benda-benda lain, dalam rutin, disiplin dan sebagainya tu, of course lah dia boleh didik. Tapi dalam pelajaran tu agak sangat mencabar lah untuk saya. Tu saya tertarik 3 benda yang Cik Khairul sebutkan tadi yang menjadi cabaran Cik Khairul kan. Pertama masa, emosi dan juga pendidikan anak-anak. Okey, dari segi masa tu, satu mungkin antara persoalan yang bermain di minda kami ni, mungkin rutin Cik Khairul biasanya bermula pukul berapa dan saya juga difahamkan Cik Khairul juga orang kata bukan hanya fokus membesarkan anak, pandai juga memasak, rajin memasak kan. Jadi macam mana Cik Khairul slot in semua kerja-kerja tu, and then at the same time saya difahamkan Cik Khairul juga menyambung pelajaran. Ya betul. Kan? Dan membuat dan juga berhenti kerja tapi masih melakukan kerja daripada dengan masa yang lebih fleksibel di rumah. Jadi macam mana actually you manage? Mungkin kata kalau ataupun kadang-kadang kita pun masih kelang kabut kan nak dengan peniki, jadi bila kadang-kadang muka ke laut so how do you actually manage dari segi your emotion, dari segi your time kan, kerja-kerja itu dibuat. Saya ni dia datang. Okey, sekejap dia tengok. Okey. Saya dia stres saya datang bila saya sambung belajar ni, saya buat PJJ jarak jauh. Jadi dia tidaklah macam belajar setiap hari. Okey, dia during weekend belajar. Dan saya rasa setiap weekend je lah mungkin saya akan jadi stres sebab nak menghadap kelas, nak buat assignment apa dan sebagainya. Which is saya rasa tidaklah terlalu sukar. Cuma bila datang, assignment tak submit lagi ni sebagainya. Itu dia jadi stres, nak kena buat, kena bersangka mata dan sebagainya. Tapi untuk daily life ataupun harian punya rutin ni, seawal 5.45, 6 pagi, itulah time dia. Sebab saya lepas mandi semua tu saya akan pergi ambil baju-baju dia orang, gosok-gosok untuk dah bawa dia pergi ke tadika. Hantam cakap kenapa tak buat malam? Kan malam-malam semua sebelum tidur tu dah boleh, sebenarnya boleh prepare dah baju-baju sekolah anak, semua dah boleh prepare dah sebelah malam. Tetapi saya mengambil sikap sebelah malam dia lah, waktu sebelum dia tidur ni lah masa yang goal time saya dengan dia orang. Saya pergi semua masuk bilik tutup dan saya pergi gosok baju dan biar dia orang tertidur sendiri semuanya tu dan antara lain tu saya sibuk masak apa itu dan sebagainya. Jadi saya rasa during night time before dia orang tidur tu adalah time yang goal. Dia orang pun dah aktif lagi, dah duduk nak tidur semua, so nak bercakap nak apa semua tu senang. So saya ambil that time tu daripada saya buat apa-apa benda, saya ambil time tu bergolek-golek bermain-main dengan orang, bersama-sama dengan orang sebelum dia orang tidur. Jadi lepas isyak sampai pukul 9.30 sebelum pukul 10 tu biasanya dalam 9.30, 9.45 dia orang dah tidur. Selepas isyak dalam 9.30 sejam tu memang saya tak buat apa-apa lah. Memang duduk sembang dengan dia orang. Okey, sekejap. Okey. Jadi saya bangun pagi, saya terpaksalah tadi gosok baju. Okey, hari ni mana baju uniform dia, tadi semua dah subuh tu, and then sambung lagi saya pergi siap bag, saya buat breakfast, buat air dia lah, apa benda semua, dan kejutkan dia orang tidur, tu dah siap-siap adalah nak mandi. Dia semakin besar ni semakin lihat bangun. Dulu kecil-kecil kita jalan macam ninja, takut dia terbangun kan, takut slow je, takut dia terbangun. Sekarang ni buka pintu debang pun dia orang tak tahu je. Jadi dah siap kalau dia orang, lepas tu 8 lebih tu dah pergi sekolah. Lepas tu saya pergi kerja pukul 5, balik ambil dia orang. Lepas tu 5 sampai rumah dalam pukul 6 lebih tu saya dah siapkan masak untuk dinner. Lepas kita dinner sebelum maghrib, lepas maghrib tu kita dah tutup, saya dah tutup semua lampu dah naik ke atas. Tunggu isyak, lepas isyak tutup lampu gelap gelita. That's itu dia punya rutin hari biasa. Setiap hari begitulah. Dan saya kadang-kadang tertidur sekali terus ataupun saya bangun tengah malam, saya sambung kerja sikit. Cik Khairul pernah tak me time sendiri? Me time sendiri ni waktu saya kerja lah. Maknanya waktu saya hantar dia orang pergi sekolah apa benda semua, so adalah sejam dua. Kalau dulu waktu sebelum COVID tu bolehlah korang pergi shopping mall, jalan-jalan, tengok sini, duduk minum kopi sekejap dan pergi balik office. Saya ni yang bersyukur sebab saya kerja sendiri.
Yes. Jadi saya ada masa sendirilah, saya tak perlu kata nanti buah marah masuk dia boleh manage saya minta. Itu kelebihan yang saya ada. Sebab saya berhenti je selepas isteri meninggal, saya berhenti. Secepat kalau saya bekerja, saya tak akan dapat masa dengan anak. Saya terpaksa minta anak-anak balik kampung. Saya terpaksa serahkan anak. Saya tak boleh jaga sendiri. Sebab kerja saya tu keluar subuh balik isyak, keluar subuh balik isyak dan tak ada time. Jadi saya kata pengorbanan, berhenti kerja. Tak kisahlah gaji banyak mana pun, berhenti kerja and then kita kira anak. Jadi Allah gantikan balik rezeki. Itu cara lain. Alhamdulillah. Apa yang menyebabkan Cik Khairul begitu mungkin yakin masa nak berhenti kerja tu? Saya nak kata yakin tu tak yakin. Tapi saya rasa okay, tak apa. Aku tak ada kerja kat sini. Saya Tuhan kurniakan saya set of skills. Set of skill saya boleh buat kerja itu, saya boleh buat ini, kalau tak boleh ini saya buat ini, saya rasa insya-Allah saya boleh. Cuma saya nak kena konsisten istiqamah buat apa benda tu. Jadi skill saya adalah yang ni ada saya menulis. Jadi saya kata tak apalah. Habis pun kerja aku nak menulis, nak jadi penulis penuh masa, nak concentrate nak. So rezeki saya datang daripada menulis tu lah. Saya menulis iklan, saya menulis itu ini, menulis buku dan sebagainya. So, alhamdulillah rezeki ada. InsyaAllah Allah bagi kurniakan kita semua orang ada set of skill dia yang tersendiri. Dia kena asah dan guna betul-betul, insyaAllah ada rezeki dia. Alhamdulillah. Cik Khairul, saya tertarik juga tadi bila Cik Khairul sebut tentang cabaran menguruskan emosi kan, sebab kita tahu kehilangan pasangan bagi anak-anak, kehilangan orang kata mak ataupun ayah itu bukan sesuatu yang mudah untuk diterima kan. Jadi macam mana Cik Khairul pada masa yang sama emosi sendiri pun perlu orang kata uruskan dan emosi anak-anak. Jadi adakah Cik Khairul sendiri pernah mungkin menangis depan anak-anak, ataupun satu lagi persoalannya kalau contohnya anak-anak rindukan mak mereka, jadi apa? How do you actually comfort them? Okay, saya rasa 3 bulan pertama ni memang sangat tough. Sebab saya sendiri kadang saya nangis dalam bilik air. Saya bila masuk mandi macam tu saya akan lepaskan situ sebab bagi saya tak boleh tahan benda emosi ni. Kadang saya tahan nangis semua, saya nak kata okey ni saya seorang lelaki kuat, saya tahan, saya tak boleh nangis, tak boleh, it will makan dekat dalam you punya emosi ni. Saya kata saya kena luah. Jadi saya menangis, of course saya sentiasa nangis sebab bila menangis you rasa lega, rasa beban tu dah keluar. Anak saya yang kedua setiap malam meraung. Setiap malam akan menjerit. Malam ke-12 ke 1 tiba-tiba dia dengar menjerit. Saya pun jaga, tak tengok dia dah marah. Saya terpaksa peluk dia nangis, tepuk-tepuk dia dekat mak dia. Yang baby, of course dia tak tahu apa, baru 7 bulan. Dia memang tidur nyenyak habis benda semua dah. Dan dia paling challenge anak saya yang sulung, dia shutdown terus. Dia punya perasaan semua dia terus shut tutup. Panjang 2 tahun lebih, baru minggu lepas dia start menangis. Pasal dia tak pernah menangis, dia tahan. Dia tak cakap, bila orang cakap Khalif ni mak, dia akan macam nothing. Dia kata okey mak dah meninggal, okey fine dah, habis settle semua. Seolah-olah tak ada perasaan. Tapi saya tahulah bila nampak dia duduk seorang, nampak mata berair semua, dia rindu mak dia, tapi dia tak nak cakap. Sebab dia janji mak dia kata dia tak nak nangis. Dia kata dia janji dengan mak dia kalau mak dia mati dia tak nak nangis. Sebab dia kata dia abang. Tapi itu merosakkan dia. Merosakkan emosi dia, merosakkan dia punya apa? Sikap dia, sifat dia merosakkan. Jadi saya bawa dia setiap bulan ke psikiatris di SUKM. Kita nak bagi dia luahkan. Dia simpan. Setiap kali doktor tanya kan dia akan tukar topik. Tanya je pasal mak dia akan tukar topik dan sebagainya. Tapi selepas ni baru minggu lepas saya bercerita apa semua, saya ajak pergi kubur. Dia selalu tolak. Bila pergi kubur, dia akan tidur dalam kereta. Dia akan tengok je daripada jauh. Saya dengar dia je lah pergi. Sekali dia pergi tapi dia akan ambil apa tu macam buat tak kisah je. Tapi minggu lepas saya bawa, dia pergi dan dia duduk kat situ, dia menangis semahu-mahunya. Menangis sesungguh-sungguhnya, dia kata dia sangat mak dia. Ini yang kata yang tough nak uruskan emosi anak-anak. Yang waktu dia kecil, waktu umur 2 tahun dulu, waktu adik dia kerap menangis, saya tak ada cara yang dia only way, saya kata dia hanya peluk, dia kata it's okay, dia kata apa, dia pun rindu, awak pun rindu. Mami dah meninggal, nanti esok kita akan jumpa lagi, maybe akan lama tapi akan jumpa lagi dan sebagainya. Dan dia faham lah, okay,
okey mami dia dah tak ada. Contoh kadang-kadang dia rasa bila mami dia dah bangun, kenapa? Boleh tak kita pergi korek balik keluar dan sebagainya. Dan saya terpaksa bercerita, selalu bercerita. Dan untuk dia, untuk anak-anak saya je lah yang uruskan. So apa-apa semua dia bergantung kepada saya. Dia nak menangis, apa benda semua dia akan bergantung pada saya. Sesekali dia lepas rindu pada nenek dia lah. So bila nenek dia, waktu tu tahun pertama nenek dekat datang. Sebulan 2 kali dia datang. So dia nak lepas rindu pada ibu dia melalui nenek dia lah dengan makcik-makcik dia. Saya pula tak ada channel. Tak ada channel untuk saya kata nak lepaskan emosi dan sebagainya. Saya jumpa psikiatris, saya tak boleh nak bercakap depan orang, sebab saya dengan sifat saya yang introvert, yang tak ni dengan orang. Jadi saya ambil kata saya perlu meluah untuk melegakan emosi, benda yang apa yang tersimpan semua nak kena luah. Jadi saya ambil langkah, sebagai seorang penulis saya hanya pandai tulis luahan melalui penulisan. Jadi saya pun tulislah di FB, kongsi apa yang saya lalui, apa perasaan saya, apa kenangan saya, apa rindu saya, apa anak-anak semua di Facebook. Daripada hari pertama saya tulis, daripada hari pertama isteri saya meninggal sampai sekarang saya selalu berkongsi, daripada tak ada orang kenal saya, daripada semua sampai sekarang saya ada 117,000 followers based on cerita-cerita saya. Alhamdulillah, menulis ini adalah satu terapi untuk saya, melegakan, dan itulah cara saya mengawal emosi, mengekang daripada jadi gila ke, daripada stres, depres apa dan sebagainya, adalah melalui tulisan. Anak-anak lah mengawalnya melalui saya lah yang paksa guide dia orang. Dia nampak dia emosi, kena banyak peluk dia, banyak cium dia, banyak cerita, banyak jelaskan pada dia apa yang berlaku sebenarnya. Kenapa macam ni? Bila dia tanya kenapa mak dia mati tu, kenapa mak orang lain tak mati? Nak kena cerita pula kan, kenapa, ni bagi dia faham. So alhamdulillah lepas 2 tahun ni masing-masing dah okey. Sekali-sekali lah dia rindu otomatis itu dah normal. Alhamdulillah. Orang kata mula menerima perlahan-lahan lah Cik Khairul ya. Betul. Ya. Cik Khairul, kita baca sedikit komen-komen yang ada. Ya, ada beberapa komen yang saya tengok. Daripada Puan Syahira ni, apa anak-anak Cik Khairul mesti ada minat masing-masing. Macam mana Cik Khairul bagikan masa untuk buat aktiviti favourite anak? Okey, anak-anak saya ni macam abang dia yang sulung ni, dia special sikit. Tadi dia punya talent dia banyak melukis, dan dia minat dia ni through benda-benda angkasa lepas, sains. Dia punya minat dia sains. Okey. Waktu macam sekarang ni dengan umur 7 tahun ni, kita dah boleh tanya dia planet apa, planet dia ada berapa bulan dia nama apa, galaksi berapa galaksi, planet bintang apa paling terang, semua dia tahu. Ya. Lepas tu dia boleh melukis, dia mahir. Jadi saya menyokong ni melalui macam katalah dia suka melukis dari sini, saya belikan buku yang teknik sains, saya belikan alat-alatan melukisnya dia dan sebagainya. Itu cara nak support. Kalau kita nak duduk sehari 2-3 jam duduk melayan dia punya soalan tu memang tak sempat. Tapi saya akan jugalah ambil masa duduk spend tengok lukisan dia. Hari ni jom kita tengok hari ni planet apa pula kita belajar baru semua. 15 minit, 20 minit untuk dia ni, 15 minit untuk orang ni, 15 minit untuk apa yang ni. Yang kedua tu dia ni suka haiwan-haiwan sikit. Dia suka lah dinosaur semua, nama-nama dinosaur dia kenal. Jadi banyaklah toy-toy dinosaur. Nampak dinosaur ni, dia cakap tak ada lagi ni, beli kena beli. Jadi saya support through minat dia, through whatever dia suka binatang, saya belilah binatang. Kalau tengok binatang apa bawa pergi ke zoo biasanya dulu kan, sekarang nak bawa pergi zoo pun dah macam jadi sejarah dah. So, dia tengok cicak, dia nak tengok cicak. Semua support dia pada yang situ. Yang kecil sekali ni belum nampak dia pada potensi dia dekat mana-mana lagi. Jadi tapi macam biasalah, saya paling banyak saya selalu beli buku lah untuk dia orang beli buku. Dan of course gadget, bagi saya ni gadget ni zaman dia perlu je, cuma perlu kawal, jangan berlebihan. Sebab saya gadget hanyalah ada di rumah dengan masa maksimum
2 ke 3 jam, 3 jam tu maksimum, 2 jam sehari. Masuk bilik semua kena dah tak boleh bawa naik ke atas, tak boleh masuk ke bilik. Dan bagi saya gadget ni juga banyak ilmu dia. Macam anak saya sedang tu, kalau saya sendiri nak ajar memang tak, tapi dia boleh tengok video macam mana planet itu, planet dia banyak benda itu. Cuma banyak juga kesan buruk dia bila dekat YouTube ni kadang-kadang iklan-iklan kita nak kena tapis selalu, nak kena tengok apa benda, kadang-kadang benda yang inappropriate untuk dia kan. Ini antara satu cabaran juga lah. Cabaran yang besar dengan zaman anak moden dan ada gadget ni, macam mana kita nak kawal gadget, kawal konten-konten yang keluar tu. Tapi alhamdulillah saya rasa so far untuk saya dan anak benda tu manageable. Boleh buat, dia orang pun boleh dengar kata, boleh ikut dia punya ni. So alhamdulillah. Ada lagi soalan, satu daripada Puan Nur Fatihah. Mungkin tadi Cik Khairul pun ada terangkan juga, tapi mungkin perlu further explanation kot. Kalau anak-anak luahkan kerinduan pasal maknya, macam mana Cik Khairul handle ataupun jelaskan? Rindu ni of course selalu cakap. Kadang dia almost ada sehari, saya sekali pun ada 2 hari sekali cakap dia rindu mami semuanya. Dan kita akan, saya selalu first thing saya akan peluk, saya cakap dia pun rindu juga. Kalau rindu 10 kali, dia rindu 100 kali. Sebab dia dilahir lama dengan mami berbanding kali. Jadi macam anak saya yang kedua ni, dia sangat sentimental dengan mak dia. So bila cakap rindu, dia di end of the day dia cakap bila kita nak pergi kubur. Bila nak pergi kubur. So dia hilang kerinduan dia, saya bawa pergilah, saya cari jalan lah, bawa ambil dia dari sekolah. Sebab kubur tu dekat je lah, dia kurang dalam 10 minit kot daripada sekolah dia. So saya akan pergi, bawa dia pergi. Dia pergi duduk, sembang-sembang sekejap, doa, balik, habis, selesai. Kalau kat rumah tu dia cakap rindu-rindu, kita cerita-cerita, tapi kalau masih prolong dia punya masih ni tu, tak apalah, esok kita pergi kubur, okey? Okay. So that's it. Yang baby tu dia just cakap, okey, I miss mami. Dia tak tahu, kadang dia tengok gambar mami, adik-adik abang dia tunjuk, ada tak mami. Tapi bagi saya dia punya tu mungkin tak semacam dengan abang-abang dia lah kan. Jadi cara dia begitu je lah. Orang kata tak ada kata ni, kadang-kadang kita tengok gambar, okey ni mami, ni mami kat sini, ni waktu kita kat sini. Then that's it, benda tu akan slowly hilang macam tu. And then dah habis. Tunggulah hari lain pula dia sebut lagi, kita go through balik benda yang sama macam tu. Okay, Cik Khairul, satu lagi daripada Puan Iha Jiman Kalau Cik Khairul rasa overwhelming, bagaimana tangani anak-anak yang lasak? Dia overwhelming ni memang selalu. Kita kadang saya rasa dah macam nak meletup. Saya rasa kadang saya tengok rumah anak-anak lasak, 3 orang, dia naik, dia terjun, dia ambil sini, dia baling kat situ, dia bergaduh, dia baling buku, dia baling bantal, dia baling apa benda semua dengan berselerak, habis segalanya. Dengan saya, dengan penat, nak masak, nak buat itu, nak buat ini, overwhelming ni dia akan membawa kepada stres dan membawa kepada depresi. Saya pernah rasa sampai saya masuk hospital sekali. Ini saya tak nak. Sebab bila saya depresi, saya rasa overwhelming, tak buat, dia emosi tapi dia akan menjejaskan fizikal kesihatan. Tiba-tiba saya sakit. Saya sakit lah. Saya rasa benda saya tak rasa, saya rasa macam nak mati. Pergi hospital, tidur hospital 2 malam. Sebab dia punca-punca adalah one of the symptom dia adalah is depressed. So jadi setiap benda tu saya kata okey, saya nak elakkan. Benda yang saya tak nak kawal, saya biarkan. Okey, bila anak-anak terlalu lasak dia buat benda semua, kadang saya sakit jiwa tengok berselerak semua kan. Tapi saya kata biarkan. Don't force. Jangan saya. Okay, buat apa yang penting buat ni? Okay, nak makan, kita pergi masak. Makan. Yang berselerak ni biar tak apa. Okay, jadi dah makan dah semua kenyang, abang adik kira sampai 20, pergi simpan balik semua barang-barang tu ya. Sebelum jadi marah, so ni ubat. So kalau saya ikut emosi marah tu semua tu, dia akan jadi saya tak nak. Saya kapuk meja sampai sakit tangan, marah nak lepas. Kadang bila dah marah, saya ni dulu seorang yang agak baran, yang ni. Saya tak apalah tangan-tangankan anak dan sebagainya, tapi saya akan bernumbuk apa dan sebagainya. Jadi saya tak nak benda-benda ni happen pada anak-anak.
which is dia dah tak ada mak. Kan lagi saya pula duduk ni dengan dia semua. Jadi saya belajar. Antara benda yang paling banyak adalah mengurangkan amarah saya, mengurangkan baran stres saya tu. Saya tulis, orang selalu bagi tip. Okay, bila saya stres saya tulis kat FB bagi tip. Kadang-kadang ramai lah mak kata, okay, first kali istighfar, pergi ambil gelas air, duduk minum, InsyaAllah dalam lega. Dan saya praktik benda tu. Alhamdulillah. Kan tu banyak netizen warga-warga net ni membantu. So saya sebagai bapa kan, of course tak ada pengalaman tu, jadi mak-mak yang dah pengalaman, yang dah ada cucu, nenek semua tu bantu PM saya, okay, buat macam ni, okay, saya akan follow. Ada yang berkesan untuk saya, ada yang tak berkesan untuk saya, tapi saya jadi macam overwhelming tadi, itulah bila overwhelming semua dia akan rasa stres datang, rasa nak marah datang, dan pergilah duduk, kena lower down, duduk, ambil air segelas, minum, kan sangat sekejap, then it goes, and then bangun, sambung balik apa nak buat. Okay. Cik Harus, satu lagi daripada Puan Syahira ni, pernah tak hadapi situasi anak-anak bergaduh dengan anak sulung dan anak sulung tu agresif pada adik-adiknya? Ini sebab anak sulung saya ni dia tak ada sense of, macam mana saya nak cakap, kalau kita tengok dia bergaduh, kalau dia pukul adik tu, dia macam, dia tak tahu pun kata benda tu sakit. Kalau tengok dia tumbuk, dia tendang, tajam, sangat agresif. Jadi saya suka elakkan dia bergaduh. Selalu kena cakap dengan dia, Khalid, jangan buat macam ni. If you bergaduh dengan adik, jangan sekali-kali pukul. Jangan sekali pukul atas kepada ni. Kalau rasa nak tengok, nak tolak, nak apa semua tu, jangan. Saya selalu kena cerita dekat dia. Okay, jadi faham. Tapi lepas saya pusing belakang, dia akan buat. Dia tak register benda tu dalam dia. So kalau dia bergaduh ni, saya sangat takut lah. Saya sangat takut sebab saya takut ada benda-benda yang dia pegang dan apa benda ni, dia akan buat adik dia, sebab selalu terjadi. Jadi sebab tu saya selalu bawa dia pergi terapi, bawa pergi dia psikologis, sebab saya sendiri saya tak tahu macam mana nak ni apa, sebab ini ilmu psikologis je yang ada macam ni kan. Saya pun kena pergi jumpa, bawa dia ni, okay, dia orang just say, okay, macam ni nak handle dia, nak buat ni macam mana ni. Okay, jadi saya belajar daripada situ banyak, dan saya kena belajar faham lah sebagai seorang autism, apa kekurangan dia, apa yang dia tak boleh handle emosi dia macam mana semua. Jadi saya selalu pesan kat adik-adik dia, jangan buat abang marah, jangan pergi provoke abang. Dia provoke dia sekali, dua kali dia okey, masuk kali tiga dia mengamuk. Jangan kata dia pukul adik-adik dia, dengan saya, dengan barang-barang dia, apa benda semua, habis jahanam. Jadi saya kena buat prevention. Prevention awal sebelum apa-apa berlaku. Jadi kena banyak ni lah, banyak duduk bercakap, belajar menerangkan cara-cara dan benda tu kena selalu buat bagi jadi rutin. Bila dia jadi rutin tak apa, sebelum nak jadi rutin tu dia agak sukar. Cik Khairul, saya suka baca juga bio Cik Khairul di Facebook tentang Cik Khairul seorang bapa yang pandai tukar pampers katanya, ataupun pampers masak. Jadi pandangan Cik Khairul, itu soalan saya ni, okay? Adakah setiap lelaki ataupun setiap suami yang menjadi bapa ataupun setiap pasangan perlu belajar kemahiran-kemahiran ini, dan begitu juga mungkin kalau yang golongan wanita ataupun isteri kena juga kadang-kadang ada belajar kemahiran asas apa yang biasa dilakukan oleh golongan lelaki. Saya rasa benda ni, bagi saya nak kata, saya rasa sangat disarankan lah, wajib lah at least, no? Lelaki, anak sendiri takkan tak boleh tidak. Okay, saya ada kenal, saya pun ada kawan yang dia cakap sendiri, dia anak dia 5 orang sampai anak dah besar, sekali pun dia tak pernah pegang tukar pampers anak dia, cebok jadi benda ni itu bagi saya tak sepatutnya lah, tak sepatutnya. At least kita basic, mandikan anak, tukar pampers, cebok basuh berak anak, buat susu, kan at least masak. Dan at least lelaki, masak nasi, benda basic, masak nasi, okay, goreng telur, at least kan, ambil inisiatif.
tahulah sekarang ni wife buat ada apa, ada maid, ada sebagainya, you ada duit. Nah, kita tak tahu bila pum terbalik. At that time wife tak ada duit, tak ada apa, tak ada maid, tak ada. Dia nak masak nasi tak reti, nak goreng telur tak reti, nak buat Maggi tak reti, akan menyusahkan. Sama juga dengan perempuan, benda-benda basic macam kereta tengok tukar ni, air ni kat sini kena sentiasa buka, seminggu sekali buka, tengok air ada ke tak ada kan, check bateri, apa benda semua basic. Bila suami meninggal dah itu ini tak reti nak buat ini, tak reti nak berharap orang. So bila berharap orang ni kita tak nak, especially orang perempuan, bila berharap dengan orang lelaki pula ada yang ambil kesempatan. Kita tak nak macam ni. So benda-benda basic, benda belajar benda basic. Yang tak reti buat kereta tu, belajar buat kereta, yang nak tukar itu, tukar ini, macam pipe rosak, tersumbat, itu ini semua. Inisiatif belajar. Tahulah perempuan tangan lembut, tapi at least tahu. Pernah tengok dulu lelaki aku cakap kalau mesin basuh tersekat kat sini, buat macam ni, tarik itu dan saya rasa benda-benda ni bukan kata nak kata okey ni kerja lelaki, ni kerja perempuan, tak. Tapi ini basic surviving skill. So bila you ada basic surviving skill macam saya lah, bila saya ada basic all surviving skill, saya tahu masak, saya tahu mengemas, saya tahu ni kan, alhamdulillah tak ada masalah untuk saya buat benda semua. Okay, saya biasa travel, saya biasa duduk di overseas dan sebagainya, campaklah kat mana-mana. Okay, mak saya cakap, okay, abang, sebab saya yang sulung cakap, abang ni tak kisah, mak dia kadang dia dengar saya pergi ke mana-mana, dia tak pernah risau. Dia kata abang ni campak ke mana-mana pun dia boleh handle, dia boleh hidup, dia boleh ni dengan saya. Sebab kemahiran tu dia ada. So bagi saya setiap suami, isteri saling belajar kemahiran masing-masing. Suami belajar kemahiran isteri. Macam saya masak. Macam saya menyesal sebab dulu saya suka sangat masak. Saya satu menu ni. Kan menu favorite ni, menu special ni. Kalau orang datang ke rumah pun inilah menu dia yang special. Saya duduk berharap, okey tak apalah saya duduk makan dengan dia. Tapi bila dia tak ada, saya rindu nak makan. Saya cari kat mana pun saya tak dapat yang sama, saya tak belajar. Jadi adalah satu kira saya yang saya tak boleh nak ni lah. Sebab saya tak belajar. Jadi saling belajarlah kemahiran masing-masing tu. So at least bila seorang tak ada, sebab kita one day, satu hari macam mana pun seorang akan mesti pergi dulu. Yeah. Jadi at that time kita dah mula rasa, oh ni tak boleh nak buat. Kalau misalnya aku tak buat ni dulu, misal tak belajar ni dulu. So sekarang better buat. Ya. Cik Khairul bercakap tentang tu, teringat pula saya dari segi mungkin pengalaman Cik Khairul sendiri kan, adakah kepentingan bila kita nak bersedia kan hibah, wasiat mungkin ada dia takaful, jadi adakah benda tu actually sangat-sangat penting sebagai satu bentuk persediaan ya. Ini kita sebagai orang, especially kita orang Islam semua ni, kita sangat kurang ilmu ataupun kita kurang ambil berat langsung pasal takaful, hibah dan sebagainya. Kalau kaum lain, orang Cina especially, seorang meninggal, 3 orang jutawan. Okay? Sebab dia ambil dah polisi insurans tu untuk anak-anak dia meninggal, anak dia 3 orang jadi jutawan. Meninggal 3 orang jadi jutawan. Meninggal seorang jadi jutawan. Kita orang Islam, seorang meninggal, anak isteri papa ke dana, minta-minta. Meninggal, anak bergaduh-gaduh berebut harta papa ke dana dan sebagainya. So takaful, hibah ni adalah sangat penting. Saya sendiri pun ada tinggalkan sedikit hibah untuk anak-anak dia. So alhamdulillah ada terjamin sedikit untuk anak-anak, sebab ini adalah benda yang bila jangan cakaplah kata tak ada duit boleh bahagia dan sebagainya. This is the key dia. Memang kita boleh bagi, kalau kita duduk kampung kita ada ayam itik, semua lengkap kita boleh makan, dan okey. You duduk bandar, duduk dalam rumah, tiba-tiba rumah square macam ni, tiba-tiba kita tak apa, tak ada duit boleh bahagia. Nak makan, tak makan macam mana nak bahagia. Anak tak pergi sekolah, tak ini dan semua. Jadi perlindungan ni sangat penting. Tak adalah mahal mana pun. Banyak plan-plan yang murah, yang RM20 sebulan, RM30 sebulan, RM50 sebulan. So saya sangat sarankan, okay, suami especially. Sebab barangkali suami mati dulu,
biasa je lah kan. At the time suami pergi dulu tinggal isteri. Dan yang kesiannya ada isteri pula kendala yang suruh di rumah kan, itulah dia suami dah mata pencarian yang ni dia, tiba-tiba dia pula nak kena take over dengan tak ada, sebab 2 tahun yang pertama sangat tough. Boleh datang sangat pertama tak datang. Kalau rosak yang datang pertama tu akan drag rosak habis yang so, jadi at least kalau ada suami tinggal hibah 100,000 pun at least alhamdulillah dah 100,000 ni dah boleh nak bayar best semua, okey, dah buat modal sikit, nak buat meniagakan repap ke, nak buat cari kerja baru ke apa semua. Jadi hibah ni adalah benda yang sangat penting. Cik Khairul, dengan masa yang berbaki ni saya rasa kena tengok juga komen persoalan daripada kita punya audience ya. Sebenarnya banyak lagi nak tanya ni. Okey, daripada Siti Maisara Burhan, pernah atau tidak Cik Khairul ketepikan perasaan untuk berkahwin lagi sebab fikirkan anak-anak? Sebab apa? Okey, ni kira soalan cepu mas lah juga ni. Okey. Dia nak kahwin ni, saya ni Allah nak kata memilih je, memang saya memilih. Sebab kita bukan nak kahwin sehari, sebolehnya nak kahwin sampai mati. Kan? So you nak orang yang boleh yang match dengan you, match you punya kehendak, match you punya personality, match you punya level of thinking. Level that's yang penting, sebab dalam relationship ataupun dalam hubungan ni saya rasa komunikasi tu penting. Kalau seorang cakap pasal ayam, seorang cakap pasal itik, tak match, akan jadi susah. So itulah nak cari. Sebab saya rasa dengan arwah isteri saya dulu pun saya kawan dia 6 tahun. Daripada hari kenal tu 6 tahun kawan. Kenal habis-habis betul-betul. Dan baru kahwin. Dan at least kenal lah 2 tahun. Tapi bila sekarang ni tiba-tiba kita nak kahwin demi orang kata nak meringankan kesukaran saya membesarkan anak. Kalau ada bini senang mudah tu, saya rasa itu tak akan menjamin lah. Tak akan menjamin. So saya rasa ada, bukan tak ada. Iyalah ramai lah yang ajak saya kahwin, kan. Lepas bulan saya meninggal pun saya menerima pinangan. Saya menerima banyak pinangan semua. Okay. Saya tak kenal. Saya tak kenal orang, dan bila ada yang saya kenal tapi mungkin tangan, dan saya pun takut anak kan, orang ni dengan anak saya esok tak boleh tinggal anak saya yang so jadi benda tu duk ni saya cakap taklah, biarlah dulu. Mungkin sampai satu pagi kita kata Allah kata Rafiq ini dia jodoh dia apa semua, dan Okay. Cik, satu lagi daripada Puan Ririanti. Boleh Tuan Khairul kongsikan tentang pengurusan makanan? Anak saya autistik, Miki Ita. Saya penat nak kena masak macam-macam untuk pastikan anak dapat makanan yang sihat dan manage online learning lagi. Okay, makanan ni pun adalah benda yang tough juga. Tough ni sebab tak semua anak sama. Sebolehnya saya ni masak satu you eat it, you leave it. Sampai saya kena buat macam tu untuk saya rasa kalau tak dia akan jadi terlalu picky. Tapi ada yang seorang ni dia picky, eat it or leave it, dia memang leave it sampai dia gitu, alamak tak makan langsung pula. So, kadang ada yang tak berkesan. Okey go. Untuk anak sulung saya kali ni alhamdulillah dia tak terlalu picky. So maknanya apa saja saya masak dia makan. Kalau tak sedap dia makan sikit. Kalau sedap dia makan banyak. Itu saja. Tapi untuk anak kedua saya ni dia memang nasi dia sangat sikit dan sayur sikit. Dia makan sikit dan kuantiti yang sangat sikit. Lepas tu dia kerak. Okay, jadi saya kena sentiasa ada makanan. Okay, saya masak ni sikit, saya buat kuih ke, saya ada biskut, saya ada ni. So dia akan kerak ulang balik makanan. Yang kecil sekali alhamdulillah dia makan, dia sentiasa makan. Okay, time makan datang duduk kat meja, apa ada dia makan. Tapi kan ada ayam. So, dia makan lah, malam lalu pun ada ayam satu untuk dia. Jadi kalau rasa nak manage makan ni, saya pun macam mak-mak lain jugalah, saya rasa ada satu hari you dah tak tahu nak masak apa, you dah give up dah nak masak. You order lah Food Panda, Grab Food, whatever. You order. Dulu waktu dia orang kecil-kecil, memang saya buat saya freeze kan, saya frozen kan all those food.
Kan buat bubur banyak kan pada masa dalam bekas, saya bekukan pulang masak. Tapi bila dah besar ni, saya masak, saya kena masak. Tak adalah saya masak asing-asing. Kalau macam seorang ni, baby. Okay, sekejap okay. Okay, kalau saya masak pasta, spaghetti contohnya kan, okay, yang saya akan masak lagi satu sup. Sebab seorang ni dia tak suka pasta tu, dia suka pasta tu tapi dengan sup. Jadi saya kena masak sup simple-simple. Saya rebus ayam, letak garam sikit. Saya add ada ni, sudah boleh makan sup. Yang seorang tu makan pasta saja, seorang tu makan dengan kuah merah. Tapi pasta. Kalau saya masak nasi lah. Buat sayur, ikan, ayam. Kena ada tu. Sebab seorang suka makan ikan, seorang suka makan ayam. Ada hari saya just buat satu saja, saya goreng biskut. You take it, you leave it. Dia tak nak makan, dia pergi makan biskut. Sometimes saya rasa kalau ikut selalu sangat pun, adik-adik nanti dia keluar pergi sekolah semua, benda tak ada macam kat rumah, dia tak nak makan. Dan jadi adalah normally waktu weekend saya akan masak ikut apa kegemaran dia. Sebab saya masak. Tapi hari weekdays saya beli whatever you makan. Kalau tak nak makan, you makan biskut whatever, you makan. Saya kena paksa lah. Hari ni saya beli pizza. Dia tak suka pizza, tak apa, tak nak makan. Tapi dia dia lapar, dia makan dah juga. Saya nak bagi dia makan. Saya nak bagi dia makan. Sebab fikir kita ni saya faham. Sebab anak saya pun fikir kita. Dan saya takut bila dia masuk sekolah, bila dia besar esok, dia pergi rumah orang masak, tak nak, kenapa tak ada ayam. Tak syok kan? Tak syok. Pergi rumah orang demand nak makan itu, nak makan ini. Pergi kalau orang tak ada benda yang dia favourite, tak nak makan, saya tak nak benda tu. So benda yang saya favourite, weekend saya buat. Tapi hari biasa, whatever ada, you makanlah. Itulah saya. Ya, okey. Cik Harul, sebelum saya nak minta sedikit tips ataupun nasihat daripada Cik Harul untuk kita semua ya. Saya nak umumkan pemenang ataupun dua orang audiens terpilih yang akan menerima sedikit cenderahati daripada pihak Kasih Dunia. Jadi tahniah diucapkan kepada Puan Nur Fatihah Muhammad Rosli dan juga tahniah kepada Puan Iha Jiman ya. Jadi Cik Harul, dengan masa yang berbaki, rasanya memang sentiasa kita ni tak cukup masa. Jadi mungkin apakah mungkin nasihat ataupun tips ataupun anything yang Cik Khairul boleh berikan kepada mungkin para suami yang masih ada isteri di sisi dan juga kepada isteri yang masih ada suami di sisi. Jadi mungkin sedikit kata-kata nasihat yang Cik Khairul nak kongsikan. Okey, pertama sekali saya nak setiap suami atau setiap isteri appreciate each other. Appreciate. Walaupun nampak benda suami buat tu macam itu dia punya, itu memang tugas dia, tapi appreciate. Appreciate dia maknanya selalu benda ni kadang-kadang kita kurang cakap, kita kurang meluahkan. Kita nak cakap baby I sayang you, kita jarang buat, tapi benda ni sangat bermakna. Bila you tak ada esok, you akan rasa menyesal. You rasa setiap hari, setiap pagi you nak ucapkan sayang ni. Setiap saat you nak ucapkan sayang. Tapi waktu you ada, you tak ucap pun. Jadi jangan jadi macam saya. Okay? Saya rasa tak perasaan tu. Sebab dulu saya rasa saya nak ucapkan I love you saya pun ni sekali-sekala. Tak ada tak cakap langsung, tapi sekali-sekala. Tapi now saya rasa setiap pagi saya bangun saya nak cakap benda tu. So jadi saya pesan suami isteri saling meluahkan perasaan saya masing-masing, saling appreciate masing-masing. Abang tolong ni, abang terima kasih. Hari wife masak sedap yang masak sedap hari ni, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih sayang Allah ini sentiasa ucapkan. Kemudian husband tolong ambil ibah. Tolong carilah kawan-kawan ejen takaful mana-mana yang kenal whatsoever semua, jumpa dekat aku nak ambil ibah lah sikit, mana tahu aku mati esok, tinggal something untuk anak. Ambillah, tak ada tak mampu bayarlah yang RM20 sebulan, ambil RM100,000, RM50,000, RM100,000, RM200,000, whatever ikut kemampuan, tetapi ambil. Dan isteri pun sama, ambil sama-sama. Kalau isteri mati dapat suami bersama anak-anak, kalau suami mati dapat kat isteri dia untuk besarkan anak-anak. Okey, modal mungkin dalam RM40-50 sebulan. Ada sekarang ni banyak hibah murah, banyak-banyak company yang ambil hibah. Kemudian belajar skill masing-masing, suami sekali-sekala masuklah dapur cuci pinggan, lepas makan pinggan sendiri tu bawalah dibasuh sendiri. Simple. Memang kalau isteri nak buat sebab dia rasa dia buat dia nak dapat pahala. Jangan bagi dia dapat pahala orang, sama-sama dapat pahala.
ambil tolong, tak apa yang lain abang tolong, abang dah dapat pahala juga, pergi basuh pinggan, basuh cuci pinggan anak semua sebagainya, buang sampah itu ni. Belajar skill isteri. Yang hari ni nak belajar dan nak buat masak merah macam mana, abang suka ni. Kan? Abang suka ni, kadang-kadang esok abang sendiri pula nak masak untuk sayang. Okey. Belajar. Satu dua benda. Isteri pun sama tak. Suami tu kalau tak isteri tak minta, ajar. Ni yang mesin ni abang nak tunjuk ni. Kalau esok mesin basuh ni tersekat, ada putar kereta ni start tak ikut, ini trik dia. Ini. Kalau kunci kat rumah ni, learn each other. So saya rasa ada tiga ni. Dan lagi satu pesan. Tolong buat proper notes whatsoever. Ni akaun abang, ini nombor PIN abang, ini nombor PIN telefon abang. Dia cuma takut tak bagi kalau dia ada benda yang salah je, dia tak nak bagi kat bawah dia. Tapi kalau ini PIN nombor abang, dalam ni semua dah buka note ni ada dah semua, ini dia punya akaun KWSP abang, ini nombor akaun bank abang, ini PIN dia, ini password Facebook abang, ini password Instagram abang. Wife saya dulu semua ada benda ni. Dia tak ada Facebook saya deactivate account, deactivate dia, semua saya boleh buat. Saya nak pergi bank, semua password ada. Saya nak pergi jolok duit dia, semua ada. So buat sama-sama, buat satu file untuk anak-anak. Okay, ini anak-anak abang ni, kalau abang lupa ni anak-anak ni dia vaksin dia bila, sekolah dia apa, yuran apa, semua buat file siap-siap. Kita tak tahu esok kita mati, wife dapat benda ni semua, dia senang hidup dia nak buat urusan semua benda. Okay, kalau wife mati, suami dapat benda semua. So benda tadi dalam 4 benda ni tolong buat. Sementara kita masih hidup, mari kita ada kesempatan. InsyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Cik Khairul atas perkongsian yang cukup padat dan menyentuh hati, dan saya juga personally mohon maaf jika mungkin ada soalan-soalan yang menyinggung perasaan ataupun mengimbau balik kenangan-kenangan lama yang menyedihkan. Dan kami doakan Cik Khairul dan anak-anak sentiasa dipermudahkan segala urusannya, sentiasa diberi ketenangan dalam melalui hidup ini, dan moga ada yang lebih baik lagi insya-Allah di masa akan datang insya-Allah ya. InsyaAllah. Amin. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada semua audiens di Kasih Go Junior HQ live kita yang sama-sama like, share, komen, yang bertanyakan soalan ya. Dan insyaAllah kami di Kasih Go Junior sentiasa ingin membawa kebahagiaan kepada fungsi keluarga, dan kami belajar bersama-sama anda di dalam rumah ya, supaya kita dapat bina generasi yang cemerlang, yang sihat emosi, fizikal dan juga intelektualnya, sebab akhirnya kita nak bawa anak-anak kita dan keluarga kita ke syurga insyaAllah. Jadi InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.